Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan taufik serta hidayahnya, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah sebagai tetamu Allah, mengimarahkan masjid ini, dan kita berada di dalam suasana majlis ilmu kuliah duha mingguan kita pada setiap pagi Sabtu. InsyaAllah di masjid kita, Masjid pada Pak Ahmad ni, kita akan teruskan dengan program kuliah duha mingguan kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi hari ini Allah Ta'ala buat turun hujan. Hujan ni merupakan salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hasil daripada turunnya Allah Ta'ala buat turun rezeki. Dan pada masa yang sama dengan hujan ni juga Allah Ta'ala buat turun bala bencana pun boleh juga. Ada kala dalam bentuk bala bencana. Sebab tu di saat ketika mana Allah Ta'ala buat turun hujan, walaupun memang musim ni musim hujan ni, cuma hari ni kira malam tadi lagi tapi duduk slow lagu ni lah, berat lagu ni. Jadi sunat kita baca doa bila mana turun hujan, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu antara hak paling ringkas sekali. Turun hujan baca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hujan hak turun ni rezeki kepada kami, dan jangan jadi ke hujan hak turun ni bala bencana kepada kami. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi untuk siri kuliah duha minggu ketiga ni, insya-Allah kita akan baca kitab Muhimmah. Ni kitab Muhimmah.
Kitab Muhimmah ni hak tangan kanan hamba ni, Kitab Muhimmah edisi Jawi, kitab lama. Dan dia ada hak ni dia tubik apa ni edisi baru walaupun bahasa lama lagi. Cuma dia buat dengan tulisan Rumi. Tulisan Rumi, tapi bahasa tetap dengan bahasa lama. Tulisan je Ruminya. Jadi hamba cek tengok kitab ni. Zaman duk ngaji pondok model dulu, apa ni, bila mana kita ngaji, kita rasa masa kita belum berumah tangga ni, masa macam tak penting lah mana kitab ni. Tapi hari ni bila mana kita berumah tangga dan kita lihat suasana kehidupan masyarakat kita pada hari ni, keruntuhan institusi rumah tangga pun kita tengok terlalu banyak. Tidak gitu ni? Banyak terlajuk. Jadi yang mau ambil pendekatan, baca di siri-siri kuliah maghrib Kitab Muhimmah ni. Antara hak kita duk baca dahnya mana? Di Bukit Dombok pada pagi, setiap pagi Jumaat. Tiap pagi Jumaat di Masjid Bukit Gedombok. Kitab Muhimmah. Dan ada juga di Masjid Saring. Subuh Sabtu minggu kedua pun Kitab Muhimmah ni juga. Dan di sinilah di masjid kita pada Pak Ahmad, insya-Allah kita akan bahas kitab ni siapa khatam apa ni di minggu yang ketiga. Minggu ketiga, Sabtu minggu ketiga kita. Jadi kitab ni comel benar ni. Comel lagu mana? Pasal dia cerita tentang hadis-hadis Nabi dan nasihat daripada alim ulama para salafus salih untuk institusi keluarga, supaya rumah kita yang kita diami bukan semata-mata untuk kita berumah tangga di dunia, tetapi kita harapkan bahagia kita nun sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan bahagianya sampai ke syurga. Jadi dalam kitab ni diceritakan kepada kita bagaimana nak lahirkan isteri yang solehah, suami misali isteri yang solehah, anak-anak yang baik. Ada disebut dalam kitab kita ni. Kita akan jumpalah satu persatu supaya nilai kita sebagai seorang manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana kita hidup dalam institusi keluarga yang merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi ditekankan dalam kitab ni, dalam kitab Muhimmah ni, tentang bagaimana apa ni nak pastikan isteri yang ada dalam keluarga kita, isteri kita, orang rumah kita, ialah isteri yang taat kepada suami. Kenapa? Kerana sehebat mana pun ibadah seorang perempuan, sehebat mana pun ibadah seorang isteri, kalau dia derhaka kepada suami, maka tak ke mana pun ibadah dia saat ni. Walaupun semaya lekuk dahi siapa, semaya saat ni, semaya lekuk siapa dahi, dengan bukan semaya fardu saja, dengan sunat solat, sunat qabliyah, ba'diyah, sunat duha, sunat tahajud, dengan zikir lagi, maksurah lagi, baca Quran lagi, dah cukup lekat belaka. Tapi dalam bab suami isteri, dia derhaka kepada suami, maka isteri saat ni di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak paling kita takut sekali. Dengan sebab kita tak dapat pencerahan yang jelas, menjadikan apa ni kita syok sendiri dalam beramal. Kita suruh kemah molek dah, lalas sekali dengan sebab apa ni kita tak titik berat dalam bab hormat kepada suami, menjadikan apa ni ibadah kita saat ni tak gimana pun, duk main musim 40, duk main nampak nilai dunia saja, balik di akhirat dia jadi debu yang berterbangan. Rugi kita. Deh. Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. Di akhirat nanti Allah Taala kumpulkan semua sekali ibadah-ibadah kita.
Baik ibadah fardu ataupun ibadah yang sunat. Semua Allah Ta'ala kumpul belaka. Nisbah kepada isteri yang derhaka kepada suami, kumpul juga ibadah-ibadah dia. Semaya, puasa, zakat, haji, semua sekali kumpul-kumpul belaka. Lahlas sekali faja'alnahu haba'an manthura. Dengan sebab dia derhaka kepada suami, dan derhaka kepada suami dengan maksud derhaka kepada Allah. Sebab apa tu? Kita bukan derhaka pada Allah, kita tak tinggal semaya apa ustaz? Puasa kita tak tinggal. Al-Quran kita baca, kita tak derhaka kepada Allah. Tidak gitu ni. Kita perlu ingat, yang suruh taat kepada suami, ia suruh taat kepada ketua keluarga kita, pemimpin rumah tangga kita tu ialah Allah dan Rasul. Maknanya derhaka kepada suami memberi maksud derhaka kepada Allah dan derhaka kepada Rasul. Tu jawapan dia. Jadi atas sebab tu muslimin muslimat semua, amo nak ucap tahniah hari ni muslimin muslimat, walaupun Allah Ta'ala uji sikit hari ni, hujan, alhamdulillah boleh mari lagi. Boleh mari lagi. Hamba duduk papah ni, ada orang kodok. Nah, pas pergi kuliah subuh pagi tadi pun kurang pada sekala. Hamba pergi kuliah subuh tadi di apa dia situ? Bukit Jauh. Kurang pada sekala. Kata ni tak hujan ni nama ni. Kurang pada sekala. Jadi bila mana kelik pun dalam hujan, pergi dalam hujan, kelik dalam hujan. Ada orang kau kuliah tu hari ni tu. Alhamdulillah, rupanya hamba bukan keseorangnya, ada belaka. Ada muslimin, ada muslimat, ada ibu-ibu, ada ayah-ayah. Dan istimewa kita hari ni, sahabat kita daripada Jeli. Jauh ni Jeli ni. Ni. Hampir 2 jam perjalanan. Dia boleh mari, boleh sapa pak kita. Malu kita kalau orang Jeli ada. Tiba-tiba kita orang pada Pak Ahmad tak ada. Orang Jeli. Jeli ni sahabat kita ni. Amopuh banner WhatsApp tu dalam status. Alhamdulillah sahabat kita baca hari ni ada. Jadi perlu kita sedar setiap benda hak kita buat atas muka bumi ni ada kaitan dengan dosa pahala. Makin besar pengorbanan kita, makin besar ganjaran pahala kita di sisi Allah. Hari ni Allah Ta'ala waktu hujan, pengorbanan kita redah hujan, sejuk ngatuk putih mata, tidak gitu ni. Maka pengorbanan tersebut besar nilainya di sisi Allah. Nabi SAW bagi tahu pada kita, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa-siapa yang keluar nak pergi mana tu? Nak pergi menuntut ilmu. Mana? Di masjid, surau, balasah, di madrasah, pondok dan seumpamanya. Nabi kata fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Ia dikira dan diisytiharkan sebagai berjihad di jalan Allah hatta yarji', sehingga dia balik sampai rumah mula. Kita turun rumah saat ni pukul berapa? Pukul 8.30. Dah. Kita balik paning. Sudah program kita ni dah lebih kurang pukul 10. Hamba tak ambil masa lama ni insya-Allah. Dah. Pukul 10 kita berhenti lebih kurang. Balik sampai rumah pukul 10, maka baru putus. Masuk dalam rumah, putuslah pahala jihad kita. Ni pahala tengah berjihad. Sahabat-sahabat kita di Palestin bertaruh nyawa berdepan dengan Yahudi laknatullah. Dah. Jihad di jalan Allah Ta'ala. Kita hari ni nak pergi sana, besar kemungkinan tak makan cekok kita. Tidak gitu ni. Besar kemungkinan tak mampu kita. Besar kemungkinan hanya gawria jagi wang ringgit kita pergi. Dalam bentuk jihad melalui wang ringgit kita, sedekah kita, melalui apa lagi? Melalui doa kita. Gawria lagi melalui boikot kita. Dah. Makan minum barang-barang
yang memberi sokongan kepada Yahudi, yang taja Yahudi laknatullah, kita boikot setakat-setakat yang termampu. Lepas tu apa lagi? Dah? Selain daripada tu, kita kemah amal soleh kita lagu ni. Dekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Selain pada doa, selain daripada sedekah, selain daripada boikot, kemah amal soleh kita. Sokongan dalam bentuk kita kemah amal soleh, semaya jemaah kita, baca Quran kita, apa lagi, sedekah kita, kemah belaka. Secara tak langsung, moga-moga dengan cara tu Allah Ta'ala tengok kita semua dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang kepada kita semua. Jadi pahala jihad ni boleh mari mana? Dengan sebab kita lawan nafsu kita. Kita boleh pahala berjihad di jalan Allah. Bukan berlawan dengan Yahudi ni, berlawan dengan nafsu. Jadi hak nafsu ni hak payah juga dia. Bahagia tak nampak tengok kadang-kadang dia semacam kena lipat tekak semacam kita. Tidak gitu ni. Tambah-tambah ni hujan, renyang-renyang, sejuk. Kalau duduk rumah ni agak-agak duduk main lagu mana agak-agak ni. Kalau duduk rumah dengan suasana lagu ni. Tarik kain selim, jalan dah. Dah. Makan-makan lebih kurang kalau ubi kayu ada dah kau tubik dah kau ubi kayu. Tepi jalan nampak ada depan tu. Ubi kayu, ubi keling, ubi baduk. Tu ubi belakang ni musim ni hujan ni. Jadi kena ubi kayu apa semua sah lirah lebih kurang. Jadi ngatuk mata kak. Orang pendek kata tarik kain selimut pula. Jadi kita mari majlis ilmu, pahala berjihad kita boleh. Batu pula kita semaya sunat duha. Kita buat saat ni tu hak ringkas sekali. Hak ringkas sekali. Sabit dalam hadis Nabi, solatul duha, solatul ghina. Solat sunat duha ni solat kaya. Kaya kok mana? Ustaz baru semaya sunat duha tak kaya dah. Dengan maksud apa dia ni? Kita semaya sunat duha, Allah Ta'ala murahkan rezeki, jamin rezeki pendapatan kita. Doa kita saat ni, kalau rezeki duduk langit, minta Allah Ta'ala awak turun. Awak turun pada kita. Kalau rezeki tu duduk dalam perut bumi, minta Allah Ta'ala awak tubik mari. Kalau rezeki tu duduk jauh, minta Allah Ta'ala berdekat. Kalau rezeki tu susah, minta Allah Ta'ala mudah rezeki pada kita. Kalau benda tu haram, maka Allah Ta'ala cuci benda haram saat ni pada kita. Selamatkan kita daripada sumber-sumber yang haram. Jadi kita belajar. Ada setengah pada setengah, ada setepak ambogi. Bila mana kita selidik tanya, dia kata, Ustaz, ambo ni dia kata, tak pernah, dia kata, hayat hidup tak pernah lagi semaya sunat duha, Ustaz. Hak galik duk semaya sebelum ni, semaya fardu 5 waktu je. Tiba-tiba hari ni, saya ambo ajak mari kuliah duha. Tiba-tiba, ada semaya duha ni, ambo tak tahu. Nak semaya lagu mana duha ni? Dia tak tahu. Jadi kita mari, kita belajar sunat duha. Sunat duha ni, antara solat sunat yang tidak ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian Nabi. Nabi tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggal. Sebab tu kita, kalau Nabi tak pernah tinggal, kita jangan tinggal. Sibuk setara mana pun 2 rakaat paling kurang. Rakaat solat sunat duha ni ulama bagi tahu, ada setengah pendapat kata 8 rakaat. Ada setengah pendapat kata berapa? 12 rakaat. Jadi hok 8 dengan 12 tu pakat tak jijak dah rasanya. Kau mana? Tak tahulah. Hakik datang lah tu. Maknanya paling-paling tak ada. Kalau tak mampu nak buat 12, tak mampu nak buat 8, paling-paling tak ada. Kita belajar buat 2 rakaat dulu, serah rajin, serah gagah, kita tambah lagi 2 jadi 4, serah gagah lagi kau naik. Hak pastinya istiqamah walaupun 2 rakaat, istiqamah sampai bila-bila. Ada siri kuliah duha di masjid surau pun kita buat,
tak ada siri kuliah duha pun kita buat juga rumah kita masing-masing. Kita buat juga. Masa dia masa mana? Masa dia ni jalan ni. Masa duha ni. Paling awal pun dalam lebih kurang. Lebih kurang dalam pukul 7 berapa Len? 7.30 tu awal benar tu. Len ni syuruk pukul 7:02. Dalam lebih kurang setengah jam lepas pada tu. Dalam tu. Paling awal tu. Tapi semolek-moleknya. Sunat duha ni tengah dah. Daripada awal masuk waktu duha sampai akhir waktu duha, tengah-tengah tu. Pukul berapa agak-agak? Ni jalan kita tengah duduk ni. Waktu paling comel sekali buat sunat duha. Dalam pukul 9, pukul 10. Ni paling comel sunat duha. Berakhir waktu solat sunat duha ni bila? Setengah jam sebelum fardu zuhur dalam mazhab Syafi'i. Setengah jam sebelum waktu zuhur, habislah. Sunat duha. Jadi kita jadi ke amalan harian kita, jadi ke bias bati. Moga-moga rezeki kita Allah Ta'ala jamin dengan cara kita buat gitu. Okey, seterusnya, muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ni lebih kepada mukaddimah ni dah. Pasal setengah pada setengah kita pun tak ada lagi tu dah. Setengah-setengah ada dah. Jadi yang mau mari mukaddimah dulu hari ni. Jadi kita pilih kitab Muhimmah ni sebenar-benarnya ambo tertarik dengan sebuah hadis Nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi diberi keistimewaan oleh Allah pada malam Isra wal Mi'raj. Pada malam Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala angkat Nabi naik ke langit. Ni antara keistimewaan yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak berlaku kepada nabi-nabi terdahulu. Ni perjalanan Isra wal Mi'raj. Jadi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini, antara tempat hak Nabi pergi ziarah, antara tempat hak Nabi pergi buat lawat dah, iaitu Nabi pergi ziarah syurga dan Nabi pergi ziarah ke neraka. Sabit dalam hadis Nabi, ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wattala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisaa atau kama qal. Nabi bagi tahu, aku tengok pada malam Isra wal Mi'raj ni, Nabi tengok ke syurga, Nabi tilik, Nabi nampak ramai-ramai penghuni syurga ni majoritinya terdiri daripada fakir miskin. Dalam syurga Nabi tengok ramai orang miskin dalam syurga. Tak ada orang kaya ke? Ada orang kaya, tapi majoriti yang sedikit, majoriti yang kecil. Ramainya siapa dia? Ramai majoriti 80% tu terdiri daripada fakir miskin. Fakir miskin ramai dalam tu. Apa yang ramai fakir miskin? Ramai fakir miskin ni ulama bincang, ulama bahas, jumpa jawapan. Dengan sebab fakir miskin ni dia banyak masa dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, dia tak banyak masa dengan urusan dunia. Dia banyak masa nak baca Quran, banyak masa nak pergi semaya jemaah, banyak masa buat amal ibadah, amal soleh. Fakir miskin. Ramai orang kaya ni pula buat ke dia? Ya jadi sikit dalam syurga ni ramai buat ke dia? Ramai duk sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan nego-nego, sibuk meeting semacam, telefon bunyi, orang ajak meeting, projek situ, projek sini, lalas sekali. Majoriti yang tak berapa ramai dalam syurga ni orang kaya. Ramainya siapa dia? Ramai orang miskin. Ramai orang miskin. Tapi awak tengok zaman kita lah ni pula, asnaf pula, dia jadi terbalik kuat pula zaman lah ni. Lagu mana pula? Hak kita tengok hak ada di masjid seorang lah ni, tak ramai pula hak jenis asnaf, hak layak terima zakat, terdiri daripada fakir miskin, tak ramai pula. Lagu mana pula dia jadi terbalik? Jadi tak apa minat majlis ilmu, jadi tak apa minat pula. Tidak gitu ni.
Ambo jadi rusing lalu. Rusing mana? Takut-takut miskin dunia, apa-apa kedana di akhirat. Takut jadi lagu tu. Sedangkan Nabi kata ramai orang miskin dalam syurga. Jadi, nak suruh jadi ramai saat ni dalam syurga saat ni, dengan sebab dia tidak tertipu dengan dunia, dia banyak masa dengan amal ibadah. Tu ya jadi asbab ramai pakai miskin dalam syurga. Sebab tu kita kena pakat keruh. Sayang sahabat kita, hak tua, hak muda, hak miskin, hak kaya, pakat mari belaka. Biar kita gabung jali, semua sekali. Semua sekali kita gabung belaka. Lepas tu Nabi pergi tengok dalam neraka pula. Nabi jengok tengok dalam neraka. Nabi nampak secara majoritinya, hak majoriti dalam neraka paling ramai ni siapa dia? Paling ramai dalam neraka ni orang puas. Orang puas ni antara asbab ambo pilih kitab Muhimmah ni. Jadi apa ni kitab perbahasa kita di kuliah Tuhan ni, antaranya nak sahut cabaran hak Nabi tengok ramai orang puas dalam neraka ni. Sebab apa dia jadi ramai orang puas dalam neraka? Sebab apa dia sebenarnya? Nabi tengok ramai majoriti orang puas dalam neraka. Tak ada orang lelaki kau. Ada orang lelaki. Tapi bila mana dikira-kira, hitung-hitung semua sekali, ramai majoritinya orang puas ramai sekali. Orang puas ramai sekali. Jadi ulama pun bincang, bakpo yang jadi ramai. Sedekah orang puas ni nak masuk syurga mudah sekali. Orang puas ni dia mudah nak masuk syurga. Nabi sebut dalam hadis Nabi, orang puas ni jaga 4 perkara, dia boleh masuk syurga mana-mana pintu yang dia suka. Allahu Akbar. Kalau nak banding dengan orang lelaki lebih sukar, lebih payah nak masuk syurga, kerana dia banyak tanggungjawab. Banyak tanggungjawab orang lelaki. Orang puas jaga 4 perkara. Jaga 4 perkara. Amba sebut secara sepintas lalu, apa ni supaya kita nampak gambar. Jaga 4 perkara, insya-Allah syurga bagi orang puas. Bahkan sabit dalam hadis Nabi, dia boleh pilih mana-mana pintu hak dia suka nak masuk syurga saat ni. Oi, suka kalau gitu deh. Po kita mari masjid ni, kita nak parking kereta lek ni boleh. Nak parking lek tu boleh. Lek nu boleh. Lek ni boleh, ikut gaya bebas. Cuma jangan parking tempat penceramah Dah. Ujian ni mutaligak untuk jumpa cari kita pun. Dah. Jadi gaya bebas, nak parking mana pun tak apa. Tapi kalau apa ni, situ je boleh parking. Jadi letih kaklah kitanya. Ujian ni deh. Jadi kalau gaya bebas ni, boleh mana-mana. Pintu ni boleh, pintu tu boleh. Sukalah kita. Gitu juga orang puas, mana-mana pintu hak dia nak masuk, hak masuk gi lah. Syarat berapa perkara saat ni? 4 perkara. 4 perkara dia kena jaga. Yang pertama sabit dalam hadis Nabi bagi tahu orang puas ni dia kena jaga sembahyang 5 waktu. Solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Solat wajib lah. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Jaga molek tu. Jaga sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kecuali dalam keadaan uzur syar'i. Uzur syar'i tak apa, dia tak sembahyang. Jaga sembahyang fardu jadi dia ni. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat, kalau dia tak sembahyang tak apa. Orang puas. Orang puas ni kalau dia nak sembahyang sunat, contohnya dia nak buat benda sunat, dia kena minta izin dengan suami dia dulu. Contoh dia nak sembahyang sunat. Suami ni suruh rebuh ubi, ni hujan-hujan ni. Suami suruh rebuh ubi kayu. Dia kata rebuh ubi kayu lah, dia kata beli dah ni dia. Rebuh ubi lah. Allah, dia kata nak makan ubi lah, pulaknya kitanya nak sembahyang sunat duha. Deh. Kitanya nak sembahyang sunat duha. Nak berzikir tak habis lagi, nak baca maksurah tak habis lagi. Dia duk kaluk nak makan apa ni? Nak makan ubi kayu, nak makan apa ni? Nak minum air kopi. Air kopi. Hang lagu mana?
kalau berdepan dengan suasana lagi. Suami suruh rebus ubi kayu. Suami suruh apa ni? Suruh baca hai kopi. Tiba-tiba kita nak semaya sunat duha, tiba-tiba kita nak berzikir, tiba-tiba kita nak buat urusan kita yang tersendiri. Walaupun ibadah tu ibadah yang disunatkan, maka wajib kita layan suami kita lagi daripada sunat duha sana. Sunat duha tu dia jadi makruh kalau kita buat. Walaupun semaya tu jadi sunat hukum asal dia, tapi kalau kita berdepan dengan layan suami, kalau kita buat sunat duha saat ni, tak ada pahala. Tak ada pahala. Bahkan ulama bagi tahu berdosa dengan sebab kita ni letak tepi apa ni, layan suami saat ni macam tak betul lah mana kita dahulukan benda sunat, hilang pahala, bahkan berdosa kita dengan sebab kita dahulukan yang sunat. Sebab tu kena beringat juga, ngaji kena ada. Kalau semangat saja nak beramal, tiba-tiba berdepan dengan hak lebih besar lagi, dia kata kalau nak layan dia ya dia. Jangan. Syurga isteri duduk mana? Syurga isteri duduk bawah telapak kaki suami. Dah. Jadi lesen tu kena apa ni, kena kemah tu. Lesen isteri tu. Syurga duduk bawah telapak kaki suami. Jadi nak semaya sunat, kena tanya suami, ada nak apa ni, suruh gapo-gapo ni, ambo nak semaya sunat duha ni, ambo nak baca manzil ni, ambo nak baca gapo, nak baca maksurah ni, ambo nak mengatik la ilaha illallah tak habis lagi, nak cukup 1000. Dah. Ada nak suruh gapo-gapo ke? Tanya dulu dia sepatut. Ada kata beres belaka dah, ubi makan dah. Dah. Roti canai makan dah, beres belaka. Okey, lagi nak semaya sunat duha apa? Okey. Bagus, boleh buat. Duha kau berapa kau dipersilakan. Maknanya solat sunat saat ni tu kena tanya suami dulu. Kalau tala dia berdepan dengan hormat pada suami, layan suami, kena layan suami dulu. Lagu tu orang puan ni dah. Jadi jaga semaya 5 waktu. Mula-mula sekali. Yang kedua, dia kena jaga puasa di bulan Ramadan kecuali uzur syar'i. Puasa fardu di bulan Ramadan dia kena jaga kecuali uzur syar'i. Lepas tu puasa qada pun, puasa qada ni nak qada hak wajib dah lagi ke, kena tanya suami dulu. Ambo nak qada ni, tak lama dah nak masuk Ramadan dah pula ni, kena tanya ambo nak puasa hari ni boleh ke? Walaupun puasa qada kena tanya sepatut dia. Nak ambil lesen dulu pasal qada ni boleh bila-bila masa, tidak gitu ni, boleh bila-bila masa. Jadi kena tanya suami dulu, ambo nak qada hari ni. Suami kata tak usah qada lah hari ni, ambo tak kerja hari ni. Suami kata asal Jumaat Sabtu ni ambo ada rumah. Tak usah qada lah, dia kata qada hari ambo kerja. Tak qada hari Isnin ke, hari Khamis ke. Qada hari tu. Hari ambo tak ada rumah. Hari hak ambo ada rumah ni, muka ambo ni muka tak kira siang malam serupa belaka, tak ayah qada lah, dia kata puasa. Mitok dulu. Lagu tu dah. Hak tu puasa qada. Kalau puasa sunat, kalau kita nak puasa sunat Isnin Khamis, kalau kita puasa dalam keadaan tak, suami tak izin pun, kita nak puasa suami tak izin kita buat benda sunat sana, maka hilang pahala ibadah sunat kita sana. Tak ada pahala, sia-sia. Boleh lapar, boleh dahaga saja. Nyayong kalau lagu tu ustaz. Boleh lapar, boleh dahaga saja lagu tu. Tu dengan sebab tak minta izin dengan suami. Jadi berapa dah? 2. Jaga semaya fardu, jaga puasa fardu. Lepas tu yang ketiga, jaga maruah diri. Jaga maruah diri. Isteri lebih-lebih lagi. Dan lebih-lebih lagi kita berada di zaman dunia tanpa sempadan. Dunia tanpa sempadan, dunia di hujung jari hari ni. Maruah seorang isteri, seorang individu hari ni kadang-kadang tercela dalam keadaan dia duduk dalam rumah, tapi maruah dia jadi tercela dengan sebab gambar dia, video dia duduk dalam TikTok, video dia duduk dalam Instagram, video dia duduk dalam Facebook, duduk dalam YouTube dan seumpamanya, melata di serata dunia orang pakat tengok maruah diri dia dicalar dengan cara lagu tu. Jadi kena berhati-hati.
Maruah diri kena jaga. Sama ada secara berdepan gini, nak tubik rumah kena tutup aurat, molek apa semua sekali, takut maruah diri kita tercalah. Nak masuk gambar dalam Facebook, dalam nak buat status kau gapo semua sekali gitu gini, kena beringat benar. Kalau dipikir ke benda tu tidak perlu, tak payah bubuh dah. Kalau semata-mata nak bubuh, nak suka-suka, tak payahlah. Takut menimbulkan fitnah, tak payah. Kalau dipikir ke perlu dengan sebab kita ni orang nego, tutup aurat molek, pastikan ianya tidak ada menimbulkan fitnah, dipersilakan. Minta izin dengan suami molek boleh kau ni hamba ni. Luluh kodok ni lagu ni makaya ni. Suami kata boleh dah, dia kata tu. Suami tapih dulu, beres dah. Tapi kalau benda tu memang tak patuh syariah, suami kata tak apa, hamba izin. Boleh ke tu? Benda tu dedah aurat, tiba-tiba suami kata tak apa, hamba izin. Tak boleh. Suami izin pun tak boleh juga. Kalau ianya tak patuh syariah, tak luluh puspakum syar'i, dia panggil aku tu. Berapa dah? 3, jaga maruah diri. Jaga maruah diri, jangan tercalah. Melibatkan pemakaian kita, tutur kata kita, pergaulan kita. Banyak kita tengok hari ni. Amo duduk serupuk semacam, pagi-pagi giatan anak sekolah, tengok betih orang semacam. Amo bawa helak giatan anak sekolah. Demo ni bawa motor, pakai baju kelawar. Baju kelawar ni kalau dia naik motor ke mana jadi? Stokin tak pakai. Baju kelawar ni dia lengan pun besar. Kena angin kat naik lalu lengan pak atas ni. Tidak gitu ni. Lengan pak atas ni. Lepas tu betih nampak, lengan nampak. Jadi kita bawa kereta nak pejam mata, jatuh lokek. Tidak gitu ni. Jadi punah kan habis. Banyak lagi. Anak-anak hak kita atas pergi sekolah molek-molek ada pakai baju kurung. Tidak gitu ni. Baju kurung, comel loteng, tutup aurat. Mak-mak hak pergi atas sekolah, tapi bukan mak depan hamba ni. Bukan ibu-ibu depan hamba ni. Tempat lain. Nak royaknya dia tak jaga. Tak jaga maruah diri dia tu. Aurat dia tu. Calah situ. Dia ambil anak sekolah pun kena, giatan anak sekolah pun kena. Kena belaka. Kadang-kadang bukan mak-mak je, cikgu-cikgu pun penat juga lah ni. Makaya pula. Ni cikgu makan ke mana ni? Benda nak pergi ngajar di sekolah je. Ni pakai lecu merah. Powah jambu. Lepas tu ni, benda nak pergi ngajar di sekolah je. Bukan apa-apa pun, bukan nak duduk dengan suami dalam bilik tidur. Ni pakai apa dia? Hak comor di bulu mata tu dia panggil apa dia? Hak nak suruh letik bulu mata tu panggil. Maskara panggil. Nak suruh jadi pemagak sodok tu. Letik. Benda-benda gini dia pakai pergi di sekolah. Tu yang jadi masalah, kadang-kadang timbul ikhtilaf. Jadi punca fitnah. Kena-kena pelajar tu dah apa ni tingkat telimo, tingkat tenis. Tiba-tiba cikgu-cikgu pula makan lagu tu dengan bajunya ketat pula. Baju kebaya. Pelajar-pelajar duk tengok. Pelajar pagi hari pergi sekolah. Kerana cikgu ni nak tengok cikgu. Jadi timbul fitnah. Waktu berhati-hati. Setengah pada setengah hamba duka cerita juga. Kadang-kadang orang siapa dia kata hamba bukan ustazah. Pulak dah. Dia kata hamba bukan ustazah. Dia ingat tutup aurat ni ustazah je kok. Banyak salah lagu tu. Pandangnya tutup aurat maka tutup labuh molek ni seolah-olah ustazah je. Tutup aurat ni bukan ustazah je. Tak kira siapa. Bini ustaz kau, bini tu imam kau, bini siapa kau, tak kira serupa je. Ustazah kau, cikgu biasa kau, orang kampung biasa kau, serupa je. Jaga maruah diri, jangan dedah pada masyarakat. Jangan dedah di khalayak ramai, bukan mahram kita. Berapa dah? 3. Lepas tu ia kepak. Nabi bagi tahu ia kepak. Orang puan ni mudah nak masuk syurga, ia kena jaga ia kepak, iaitu hormat kepada suami.
Hormat kepada suami selagi mana suami saat ni tu buat arahan yang tidak bercanggah dengan syariat. Suami saat ni tu tak suruh benda-benda maksiat, maka kita kena taat. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Kalau benda hak suami kita suruh saat ni tu benda betul, benda comel dalam agama, sami'na wa ata'na. Kena lagu tu. Jangan sami'na wa asaina, dengar dah tapi tak taat, derhaka. Jadi ulama pun bincang sebab gapo yang ramai dalam neraka tu. Sedekah orang puan ni senang nak masuk syurga, jaga 4 perkara hamba sebut sana tu. Jaga 4 perkara. Mula-mula ke apa ni? Semaya. Jaga semaya 5 waktu. Jaga puasa fardu di bulan Ramadan. Lepas tu yang keempat, ayat ketiga, jaga maruah diri. Yang keempat, hormat pada suami. Selesai 4 perkara ni, syurga mana-mana pintu dia boleh masuk. Ikut suka dia boleh masuk. Tapi malangnya Nabi tengok dalam neraka, ramai orang puas dalam neraka. Sedekah mudah nak masuk syurga, ramai dalam neraka. Ulama pun bincang, kaji bedah siasat apa semua sekali gitu gini, keluar natijah. Keluar satu kesimpulan, ramanya orang puas dalam neraka ni atas asbab apa dia? Adakah kerana dia ni tak semaya? Adakah kerana dia ni tak semaya ramai dalam neraka ni? Cek tengok, rupanya bukan kerana dia ramai tak semaya. Ramai dalam neraka saat ni bukan kerana kita tak semaya. Orang puan ni rajin semaya. Beramal kadang-kadang rajin dia pada orang lelaki. Tidak gitu. Rajin dia. Rajin. Cek tengok lagi. Tengok adakah kerana dia tak puasa? Bukan. Ramai dalam neraka ni bukan kerana dia ramai tak puasa. Bukan. Bukan orang puan ni. Ya betul bagi-bagi gini. Uzur syar'i dia. Dia qada selepas bulan Ramadan, pak qada lalu dia. Orang puas. Qada lalu. Maknanya asbab ia jadi ramai dalam neraka saat ni bukan kerana tak semaya, bukan kerana tak puasa. Bukan. Walaupun ada juga hak masuk neraka kerana tak semaya, tak puasa, tapi paling ramai sebab apa dia? Sebab 2 perkara hak terakhir saat ni. Apa dia? 2 saat ni. Dengan sebab yang pertamanya dengan sebab tak jaga maruah diri, yang keduanya derhaka kepada suami. Inilah asbab paling ramai sekali orang puas dihumbankan ke neraka. Ni paling ramai orang puas dihumban dalam neraka dengan sebab 2 perkara ni, paling ramai sekali. Jadi hamba memikir ke arah tu lah. Ambil pendekatan nak baca kitab Muhimmah, nak kongsi kitab Muhimmah ni, kerana kaji hadis saat ni tu keluar ke satu kesimpulan saat ni tu yang ambil pendekatan. Bila mana ada kuliah duha lagu ni ambil pendekatan baca kitab Muhimmah ni dengan sebab nak beki 2 perkara saat ni. Gapo dia benda? Maruah diri dan nak suruh orang puas hormat kepada suami dia selagi mana tak bercanggah dengan syariat. Tapi kalau suami bercanggah dengan syariat, tu cerita lain pula. Jangan sepak terajang pula. Ada ruai-ruai tertentu nanti kita bincanglah. Okey, baik. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pukul 10 dah kita ni. Mata deh. Ada lagu mana? Tak ada baca kita. Jadi untuk akhir datang ni semolek-molek lah, hamba nak show lah. Molek-molek biar ada kitab ni dah. Ambil hak rumi tak apa kalau tak sejawi pun. Molek benar. Pasal apa? Kitab ni boleh beli mana ni? Nak beli Japar Rawah boleh. Jetih ada. Cikgu kata ada jetih. Ataupun paling senang kali dalam Shopee. Shopee, buka Shopee, oyak ke budak-budak. Beli dalam Shopee. Boleh kok? Boleh lah kau. Dalam Shopee ni mok ngayuh tak ada. Hak lain ada belakang. Boleh beli. Mana-mana. Janji hak comelnya. Biar ada kitab ni. Biar kita boleh tengok balik rumah. Allahu Akbar. Selama kening. Allahu Akbar. Oleh hadis Nabi sebut gini rupa-rupanya. Ya kita nya tunggal langit habis dah rumah tangga kita. Hadis Nabi sebut lagu ni rupa-rupanya. Kecek pek kita dengan suami kita.
Kadang-kadang tinggi sorgonya jerekoh, ketak gegar suami. Kena jerekoh ke isteri. Jangan. Deh, walaupun kita ketua jabatan. Isteri ketua jabatan, suami derebar. Ingat, walaupun isteri ketua jabatan di luar rumah, dia ketua jabatan, masuk dalam rumah, dia isteri kepada suami dia. Dia wajib taat kepada suami dia. Dia wajib tunduk pada suami dia. Deh. Jadi atas sebab tu, sebagai tanda jadi hari ni, tanda jadi nak baca juga. Nak baca Bismillahirrahmanirrahim je. Deh. Sebagai tanda jadi untuk siri-siri akan datang tu, cari kitab muhimmah. Jadi insya-Allah sebelum daripada kita pergi kepada perbahasan panjang lebar ni, jadi kita akan baca dulu sebagai tanda jadi, kita hadiahkan pahala baca surah Al-Fatihah kepada pengarang kita dan penyusun kita ni, iaitu Syekh Abdullah Ibnu Abdul Rahim Al-Fatani dan Syekh Abdul Rauf Fansuri Aceh. Jadi ni antara orang yang memberi sumbangan besar dalam menyusun dan mengeluarkan buku kitab muhimmah ini untuk tatapan kita semua di semua peringkat lah, bukan tempat kita saja, semua deh pakat baca kitab ni. Jadi kita hadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah kepada pengarang dan penyusun kitab kita ni, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi moga-moga ruh beliau ditempatkan bersama-sama ruh para salihin di dalam syurganya insya-Allah. Dan moga-moga kitab yang kita duk baca ni akan memberi manfaat kepada beliau dan kepada kita semua insya-Allah. Jadi sebagai tanda jadi juga, qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mula dengan lapah Bismillahirrahmanirrahim. Bapa yang mula dengan bismillah kitab ni? Bapa tu? Sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap amal kebaikan, setiap amal kebajikan, kalau kita tak mula dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nabi bagi tahu amalan tu amalan baik dah. Apa dia? Antara amalan baik, tulis kita amalan baik, kerja baik, makan minum kerja baik. Kalau kita tak mula dengan bismillahirrahmanirrahim, doa pun tak baca, bismillah pun tak baca. Lalu Nabi kata dengan sebab kita tak baca bismillah, tak bergantung harap mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi kata fahuwa aqta, maka perbuatan saat ni, amalan saat ni terpotong. Maksud terputus ni daripada mana? Terpotong daripada dapat berkat, terpotong daripada dapat nusrah dan pertolongan Allah. Hilang berkat. Kita buat benda baik, tiba-tiba kita tak baca bismillah, maka hilang berkat. Tak ada pertolongan Allah Ta'ala. Tak ada berkat gapo-gapo. Macam kita makan, beru, tak baca doa, tak baca bismillah. Tak kenyang sepinggir, kita behar 2 pinggir. Tak kenyang juga, 3 pinggir. Nyak kenyang dia kata. Tapi ingat, darah daging yang terhasil daripada makan minum yang kita tak baca doa, tak baca bismillah saat ni tu, hilang berkat. Dia jadi berat nak pergi masjid, dia jadi berat nak baca Quran, jadi berat nak buat amal soleh. Sebab apa? Dengan sebab benda hok mengalir dalam tubuh kita saat ni tu, makan minum yang hilang berkat. Bukan haram, tak ada berkat baru tu. Kalau hok haram berat lagi. Hok ni dengan sebab tak baca doa, tak baca bismillah baru tu. Begitu juga setiap benda baik yang lain, kita kena mula dengan bismillah. Tapi benda baik je, benda jahat, benda larangan jangan mula dengan bismillah.
Nak isap rokok bismillahirrahmanirrahim. Isap rokok. Ada orang buat gitu? Jangan. Dah? Tak payah baca bismillah. Nak isap rokok jangan baca bismillah. Hak moleknya jangan isap terus. Dah? Jangan isap terus tu hak molek benar. Kau mana? Bismillah? Bismillah tak isap dah. Tak apa kalau bismillah mau tak isap. Dia ada larangan, ada dibahas oleh para alim ulama dalam masalah bismillah ni. Dah? Tempat-tempat comel kita baca bismillah. Tempat-tempat larangan ada beberapa tempat. Yang pertama, kerana nak buat benda haram. Perbuatan haram. Haram zati. Panggil. Nak curi, nak merokok, nak menyamung, nak berzina, nak minum arak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke tak? Tak boleh. Kalau kita buat gitu, haram perbuatan baca bismillah. Ni. Boleh? So, lepas tu makruh zati. Benda makruh, kita nak buat benda makruh. Dah, contohnya kita pergi isap rokok ni hukum makruh. Walaupun majoriti majlis fatwa kata haram, tapi kita nak pergi makruh dengan sebab kita sambil-sambil nak berhenti lah contoh dah. Kita pun bismillahirrahmanirrahim. Nak isap rokok, tak boleh. Walaupun pergi dengan makruh pun tak boleh juga. Hak haram sama telah. Larangnya juga. Dah. Makan budu mana makan budu? Sudah tak makan budu lah kita ustaz. Budu kan demo ni kata makruh. Dah. Ke mana tu? Dia hak tak boleh ni kita togok dengan botol-botol tu. Ambil peminum air oren budu tu. Tu tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun buka gok minum peminum air tu. Hak tu tak boleh. Dah. Tapi kalau setakat budu saat ni tu jadi pelengkap kepada nasi kita, nasi khabu. Kita pun ada ambil budu les sudu. Buruh. Boleh tak? Boleh baca bismillah, boleh baca doa, tak ada apa-apa. Boleh? Lagu tu dah. Lepas tu apa dia lagi? Hak larangnya baca bismillah. Zikir maksur. Zikir maksur. Ni antara larangnya. Takut you capu dia panggil. Antara zikir maksur ke apa? Zikir maksur ni kalimah zikir tu memang tak boleh kita tambah dah. Contohnya be ni boleh. Kita nak tambah kalimah lain boleh? Tak boleh. Kalimah ni kalimah syiar, kalimah ni kalimah terpelihara. Sebab tu ulama bagi tahu kalau kita nak baca gapo-gapo jangan wijadis daging dengan lapar hazal sana tu. Kan ada setengah-setengah ada apa ni baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dia baca dah. Boleh tak? Boleh baca. Jangan wijadis daging dengan lafaz azan. Dah. Jangan nak bear ni. Contohnya nak bear. Nak bear Allahu akbar Allahu akbar. Tiba-tiba dia pergi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Allahu akbar. Sedaging jadi. Tak sia gitu. Tak sia wijadis daging dengan lapah maksur saat ni tak sia gitu. Nak baca dengan nada lain. Contohnya kita baca mula-mula dengan sebab kita apa ni jadi terbiak lekat dengan begitu dah kita baca slow-slow bismillahirrahmanirrahim ataupun nak selawat nak berapa apa duduk buat je lah kan? Lepas tu time bel saat ni tu sebelum masuk pada bel tu kena berhenti dulu metah baru masuk. Jangan wijadis daging dengan lapah maksur saat ni tu. Tu perbahasan berkaitan dengan lapah bismillahirrahmanirrahim saat ni tu ada tempat-tempat hok dilarang juga. Dah. Boleh? Okey, baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maknanya kita bergantung harap pada Allah Taala. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sifat Rahman, sifat Rahim. Dia ada dua perbahasan. Perbahasan melibatkan sifat Rahman, perbahasan melibatkan Rahim. Sifat Rahman ni
Amba wi sikit-sikit pasal nak tutup dah ni, pasal janji kan ni. Untuk laki datang amba berhenti awak sikit. Pasal langgar janji. Kau ke mana? Tak apa. Oh tak apa. Sifat Rahman ni dia lagu ni. Maha pemurah Allah Taala ni mana? Di dunia. Untuk siapa ni? Tak kira siapa. Sama ada orang berimeh ataupun orang hak tidak berimeh. Sama ada Muslim ataupun kafir. Tapi lah ni orang marah sebut orang kafir. Kena sebut orang tidak, orang bukan Islam. Non Muslim. Parok dia. Parok saja lah ni. Pelik-pelik dia. Tapi kalau khinzir pula, mana? Nak lebih kurang tu pula. Tak boleh sebut babi, dia kata. Kasar. Kena sebut khinzir. Ada. Kalau dah lebat orang kafir ni, tak boleh orang kafir. Kena sebut orang bukan Islam. Dia jadi terbalik kurang dah. Bendanya hak tulur belakang. Semolek-moleknya. Bahasa ni jangan tukar lah. Biar duk gitu sebenarnya. Risiko tukar bahasa ni lagu mana jadi. Cuba perhati berkaitan dengan anak tidak sah tarah hari ni. Beratus ribu berjaya didaftarkan lahir dalam masyarakat kita. Kenapa? Antara asbabnya yang dikaji oleh masyarakat hari ni dengan sebab bahasa saat ni lembut. Zaman mak ayah kita dulu 60 70 80 dulu dia tak guna bahasa apa anak tidak sah tarah. Dia guna apa dia? Anak haram. Tak gitu ni. Anak haram tu. Jaga-jaga jumpa 2-3 tahun baru jumpa sore. Jaga-jaga jumpa. Mari dunia maju lah ni. Apa ni masuk tahun 2000, daripada anak haram tukar pada anak zina. Daripada anak zina beralih tahun pula. 2005, 2007. Daripada anak zina tukar kepada anak luar nikah. Daripada anak luar nikah lelah ni daripada 2010 sampai 2023 ni, daripada anak luar nikah kepada anak tidak sah taraf. Bila mana reknya bahasa saat ni macam tak ada bersalah lah mana. Dalam sekali berterabur anak tidak sah tarah, anak zina, anak tidak sah tarah, anak luar nikah, anak haram, hak tulur belaka. Tapi dengan sebab bahasa saat ni tu jadi reknya terlajak, lalas sekali Allah bisa tegar biasa dengan begitu. Jadi biasa, tak ada gapo. Tidak gitu ni. Walahab zina ni dosa besar. Duk reki nombor 3 zina ni dah. Lepas syirik, lepas bunuh orang, zina nombor 3. Tapi nampak tak serap salah belah mana. Dah? Okey, balik pada perbincangan. Sifat Rahman ni untuk siapa? Untuk kita. Sama ada yang beriman ataupun yang kufur. Mana? Di dunia. Hak pentingnya kita kerja. Kalau orang Islam dia rajin, Allah Ta'ala beri. Orang kafir, kalau dia rajin, boleh ke tak ke dia? Boleh ke dia. Sifat Rahman Allah Ta'ala. Sebab tu negara kita hari ni, walaupun tanah Melayu, tapi ekonomi siapa pegang? Cina pegang deh. Orang asing pegang. Kekuatan ekonomi negara kita ni 83% dikuasai oleh warga asing. Oleh orang bukan Islam. Produk-produk hak dia ada di pasar pun majoriti produk mereka. Walaupun kampung halaman kita, negeri negara kita, apa? Orang kita ni kalau kita kata malah, ya marah. Tidak gitu. Marah. Tapi hakikat sebenarnya lagu tu lah. Tak apa rajin belah mana. Deh, lalas sekali walaupun kampung halaman kita orang lain menguasai. Lalas sekali dengan rizak-rizak Melayu pun tinggal sikit lah ni. Behar ke demo belaka. Tidak gitu ni. Sifat Rahman Allah Ta'ala maknanya kita kerja lebih, dapat lebih. Kita malah boleh setakat tu ialah. Manjada wajada. Siapa usaha, boleh setakat dia usaha. Siapa malah, malah gitu. Jadi sifat Rahman Allah Ta'ala ni keadilannya di dunia ni tak kira Muslim ataupun kafir, dia buat sama-sama boleh. Alah gitu. Manakala sifat Rahim, amba royak reka-reka ni, sambil nak landing dah munggo. Dah. Sifat Rahim ni pula ke mana? Sifat Rahim hak kesia belah. Maha kasih sayang Allah Ta'ala ni mana? Di akhirat. Di akhirat. Untuk siapa ni? Khusus untuk orang yang beriman.
Sebab tu kita di dunia ni, walaupun kita tak maju mana dari segi sudut ke dunia, tak apa. Tapi jangan sampai kita tak tepi agama. Sebab tu dunia ni Nabi bagi tahu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi kita orang beriman dan syurga bagi golongan kufar. Penjara ke mana tu? Dengan maksud penjaranya setiap benda hak kita nak buat ni tak boleh buat sesuka hati kita. Tak boleh buat mengikut sesuka hati kita, mengikut nafsu kita, tak boleh. Kena tengok dulu halal ke haram, wajib ke sunat, makruh ke haruh, sah ke batal, kena tengok hukum hakal dulu. Kalau hukum kata boleh, baru boleh. Kalau hukum kata tak boleh, walaupun nafsu kata boleh, tak boleh. Kira tak boleh juga. Maknanya tu kira penjara bagi orang beriman. Maknanya setiap urusan kehidupan dia tak boleh buat sesuka hati dia sendiri, dia kena ikut undang-undang Allah Ta'ala. Lepas tu wajannatul kafir, syurga bagi orang kafir dunia. Orang kafir ni dia nak tunggang langgar lagu mana sekalipun tak ada masalah bagi dia dunia. Sini syurga dia dunia. Sebab tu balik di akhirat dengan sifat rahim Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Orang yang beriman kepada Allah, yang istiqamah dengan amal Islami, yang jaga akidah dia, pertahankan akidah, pertahan syariah, pertahan hukum hakik agama, lalu dia balik kepada Allah, hasil daripada pengorbanan dan amal soleh dia hak dia buat selama kini masa dunia, Allah Ta'ala masuk syurga, ke dalam syurganya dengan rahmat dan kesian belah Allah Ta'ala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Orang kafir walaupun dia berjaya dunia, dengan sifat rahim Allah Ta'ala, tidak ada kesian belah lagi kepada mereka, dengan sebab mereka batal akidah mereka batil, mereka tempat mereka ialah neraka Allah buat selama-lamanya di akhirat nanti. Jadi pada situ dulu sebagai tanda jadi. Bagai tanda jadi. Tunai dulu malam apa ni? Pagi ni kira tunai dulu. Untuk akan datang nak bergaruk lah pula dah tunai dah kira nak kira jadi ni. Akan datang ni kalau boleh biar ada kitab molek boleh ngaji lah. Kita pergi slow dah. Pada ambok ni antara kitab paling sesuai untuk institusi keluarga, untuk nak bina balik tasawuf, pecah pinggan makuk dalam rumah tangga ni, melayar kholi lah, kepek semacam warna ni. Kita tak ngaji kita tak tahu hukum hakik. Jadi pada situ dulu untuk pagi ni, moga-moga ada kebaikan dan manfaat bersama hasil daripada pertemuan kita di siri kuliah duha mingguan kita pada minggu ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan dan kejahilan saya sendiri, mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan ketelanjuran. Terima kasih di atas perhatian. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.